stoichiometry. Okay, what is the stoichiometry? Stoichiometry is the quantitative study of reactant and product involved in a chemical reaction. Maksudnya, kalau kita tengok daripada satu chemical equation, contoh CaCO3 plus 2HCl equal to CaCl2 plus CO2 plus H2O. Stoichiometry ni kita akan refer kepada dua kat depan ni. Dua ni kenapa kita kena tambah dua? Sebab kita kena balancekan equation supaya bilangan mol setiap atom, reactant and product adalah sama. So itu yang kita panggil sebagai stoichiometry. Dan kita akan sebut sebagai 1 mole of calcium carbonate react with 2 mole of HCl to produce 1 mole of CaCl2, 1 mole of carbon dioxide and 1 mole of H2O. Yang ini kita panggil sebagai stoichiometry. So, stoichiometry is the quantitative study of reactant and product involved in chemical reaction. Okay, so kita ada dua jenis tindak balas. Okay, kalaulah if a reactant in exact stoichiometry, all reactant are completely reacted to produce product. Contoh, katakan saya ada 1 mol kalsium karbonat dan juga 2 mol HCl. Maksudnya tindak balas ni akan complete. So kalau tindak balas ni akan complete, at the end of the reaction, CaCO3 akan habis, HCl pun akan habis. So kita hanya akan dapat CaCl2, CO2 dan juga H2O. Tetapi if reactant are not reacted in exact stoichiometry, ini bermaksud katakan saya ada 1 mol kalsium karbonat dan juga 1 mol HCl. Ini bermaksud tindak balas ni tak akan complete. Sebab kalau kita refer kepada equation ni, 1 mol kalsium karbonat dia perlukan 2 mol HCl. Okey? Kalau saya cuma ada 1 mol HCl, maksudnya tindak balas ni tak akan reacted completely. So dalam kes kita ni, kita akan ada satu compound yang kita panggil sebagai limiting reactant dan lagi satu compound kita akan panggil sebagai excess reactant. Okay, limiting reactant and excess reactant hanya akan berlaku if the reactants are not reacted in exact stoichiometry. Dalam bentuk yang lebih simple, contohnya saya bagi dalam gambar rajah ni. So kalau korang tengok, kita ada 4 budak dan juga 5 basikal. So dalam kes kita ni, tindak balas ni kita anggap sebagai tak react with exact stoichiometry. Sebab sepatutnya dia kena ada 4 budak, 4 basikal. Okay, tapi dalam kes kita ni, dia tak berlaku dalam exact stoichiometry. So dalam kes kita ni, dia akan jadi budak ni adalah limiting reactant, manakala basikal ni adalah excess reactant. So yang tu adalah konsep asas lah yang korang kena faham dulu. Okay, what is mean by limiting reactant? Okay, ni adalah definition for limiting reactant. Limiting reactant is the reactant that is completely used up. Maksudnya at the end of the reaction, limiting reactant ni akan habis. Okay, so dia akan completely used up. Okay, completely use up ni maksudnya selepas habis tindak balas, limiting reactant ni akan habis digunakan. Okay, during reaction and limit the quantities of the product form. Maksudnya produk kita bergantung kepada limiting reactant, bukan kepada excess reactant. Ingat kat sini ya, produk adalah bergantung kepada limiting reactant. Okay, ni yang saya tulis kat sini. Always remember that mole of limiting reactant is used to determine the amount of product form. Jadi kita akan gunakan limiting reactant untuk menentukan mass of product. Okay, next is percentage yield. Percentage yield, formula for percentage yield is actual yield over theoretical yield multiplied by 100. Percentage yield ni contoh macam ni lah. Katakan saya nak bela 20 ekor anak ikan. Okay, theoretical yield ni maksudnya apa yang kita harapkan. Okay, theoretical yield ni maksudnya kalau saya nak bela 20 ekor anak ikan, saya berharap lepas sebulan saya akan ada 20 ekor ikan tu hidup. Tetapi katakan lepas 2-3 minggu 3 ekor anak ikan mati. So actual ni adalah yang sebenar.
Okay, actually ni adalah sebenar. Contoh saya assume that saya berharap 20 ekor ikan akan hidup, tapi yang sebenarnya 3 ekor mati, so 17 saja yang hidup, so saya darab 100. So ini adalah satu kaedah untuk dapatkan berapa percentage yield. Untuk konsep kimia limiting reactant ni, apa yang kita kena faham? First kali, korang kena tahu kira siapa limiting reactant dan siapa excess reactant. Okay, so first kali apa yang kita kena buat? Kita kena kira dulu siapa limiting reactant dan siapa excess reactant. Okay, macam mana nak kira? Okay, saya menggunakan table ARCT. Di mana first kali apa yang kita kena cari? Kita kena cari mole available. Second is R. R is mole reacted. And C is compare. We have to compare siapa limiting reactant. And last kali type. Okay, so kita nak tengok macam mana kita nak calculate to determine the limiting reactant. First kali calculate mole available. Mole available tu seolah-olah mole yang ada dekat kita, mole yang ada di tangan kita. So ini maklumat kita. Okay, ini dua adalah maklumat. So saya kira dulu mole available untuk amonia. So 637.2 divide by nitrogen 14 campur hidrogen 3. So saya dapat bilangan mol dekat sini, tekan kalkulator, saya dapat 37.48 mol. Tekan kalkulator, dapat 37.48 mol. Next, kira pula bilangan mol available untuk CO2. Saya ulang lagi sekali, mol available adalah mol yang dekat tangan kita ataupun mol yang kita boleh kira berdasarkan kepada maklumat yang kita ada dalam soalan. Okay. So mol karbon dioksida 1142 bahagikan dengan karbon dioksida 44. So kat sini saya dapat bilangan mol karbon dioksida 25.95 mol. Okay, ini adalah mol available. Next, calculate mole reactant. Okay, macam mana nak kira mole reactant? Mole reactant ni kita kena buat stoichiometry. Okay, ni amonia. Jadi korang mulakan dengan karbon dioksida. Okay, mulakan dengan karbon dioksida. Tengok berapakah mol karbon dioksida? 1 mol CO2. Kita darab silang kita darab silang. Okay, kita darab silang. Ni kaedah yang saya gunakan lah. Kalau siapa refer pada buku rujukan, dapat kaedah yang korang lebih faham, tak ada masalah. 1 mol karbon dioksida equal to 2 mol NH3. Mana saya dapat ni? From equation. Okay, saya dapat daripada equation. Tengok saja equation yang kita dah balance, tulis dia punya stoichiometry. 1 mol karbon dioksida sama dengan 2 mol ammonia based on stoichiometry daripada chemical equation. Okay, so kalau kita ada mol karbon dioksida, ambil mol karbon dioksida. Karbon dioksida letak dengan karbon dioksida. So kalau saya ada 25.95 CO2, mol CO2, saya tak cukup tempat Kalau boleh tulis bagi elok, 25.95 mol CO2. So kita perlukan 51.9 mol NH3. Okay, kita perlukan 51.9 mol NH3. Okay, so now kita compare. Okay, sekarang kita nak compare. Sekarang tengok, mol available kita ada 37.48. Tapi kita perlukan banyak ni. Jadi kita nak tulis macam mana? Kita akan tulis macam ni. Mol NH3 available. Saya tulis kat sini available kurang daripada mol NH3 reacted. Tapi kita ada 37.48 saja. Kita perlukan, reacted tu yang kita perlukan 51.9, jadi tak cukup. So bila tak cukup, type untuk amonia, amonia ni adalah limiting reactant. So kalau amonia limiting reactant, automatic carbon dioxide ini adalah excess reactant. Boleh ke? Bisa sampai tanya soalan? Lepas tu yang CO2 tu tak payah tulis apa-apa dah lah. Yang untuk kotak CO2 tu. Sebab first kali saya nak jawab soalan A. Soalan A dia nak suruh kita determine limiting reactant. Jadi kalau korang just kira, tunjuk macam ni pun dah okey. Sebab soalan yang first saya nak tahu limiting reactant saja. So sekarang kita dah tahu amonia ni adalah limiting reactant. Itu soalan first.
Okey. Waktu kena kira ke tak kira, korang tengok dalam soalan. Kalau contoh dalam soalan kita ni, how much of excess reactant? Waktu ni baru korang kira carbon dioxide sebab soalan nak tahu pasal excess reactant, iaitu excess reactant kita adalah carbon dioxide. Kalau let's say dapat soalan dia tak tanya pun pasal berapa mol excess reactant, berapa best excess reactant, tak payah kira pun tak apa sebab dia tak ada kegunaan. Kita tengok soalan nombor B. Okay, saya kira B dulu. Okay, B pula dia tanya, calculate the mass of NH2CO form. Kita nak tahu berapa ni? Kita nak tahu berapakah mass NH2CO form. Korang kena ingat kat sini, limiting reactant akan menentukan produk yang terbentuk. Okay? Pentingnya limiting reactant tu, limiting reactant use to determine product form. Siapa yang guna carbon dioxide untuk kira produk, dia akan salah. Sebab produk tu sebab carbon dioxide adalah excess reactant. Okay, so kita kena guna limiting reactant untuk tentukan produk kita. So maksudnya macam mana? Jadi kita kena buat perkadaran amonia dengan bahan yang kita nak. Ingat limiting reactant, ambil limiting reactant, jangan ambil excess. Okey, cara nak kira macam mana? Okey, sekarang ambil mol dekat tangan kita. Tapi sebelum nak buat mol kat tangan, buat stoichiometry dulu. Stoichiometry kita ada 2 mol NH3 equal to 1 mol NH2 to CO. Okey, kita nak kira produk kita tu yang terhasil. Kaitkan stoichiometry kita kena dengan limiting reactant. Okey. Kalau kita ada mole available, jangan ambil mole reactant, ambil mole available, mole yang kita ada kat tangan. So kalau saya ada 37.48 mole NH3, so berapakah mole NH2CO yang akan terhasil? 18.74. Saya dapat 18.74 mole NH2 to CO. Soalan nak mass. Okey, so kalau soalan nak mass, tambah lagi satu step. So mass NH2 to CO equal to 18.74. Darabkan dengan molar mass kita. Kita ada molar mass kita, nitrogen ada 2, maksudnya darabkan dengan 2 kali dengan 14. Tambah hidrogen ada 4, tambah 4. Tambah dengan karbon ada 12, campur dengan oksigen ada 16. So, korang selesaikan, saya dapat 1124.4 gram. Tengok C. Okey, disebabkan oleh C nak cari excess reactant. So, bila kita nak cari excess reactant, so baru kita guna carbon dioxide. Okey, sekarang saya nak kira untuk carbon dioxide. Macam mana nak kira untuk carbon dioxide? How much of the excess reactant in gram is left at the end of the reaction? Okey, sekarang ni limiting reactant akan menentukan berapa banyak bahan yang kita gunakan. Okey, kita balik. 2 mol NH3 sama dengan 1 mol carbon dioxide. Okey. Yang ni saya ambil daripada equation 2 mol amonia sama dengan 1 mol carbon dioxide. Kalau kita ada 37.48 mol NH3, maka kita perlukan berapa carbon dioxide? 18.74 Okey, 18.74 mol carbon dioxide. Okey, maksudnya sekarang ni kalau kita ada 37.48 mol amonia, kita hanya gunakan 18.74 carbon dioxide sahaja. Okey. So kat sini korang akan dapat mol of excess CO2. Kita boleh dapatkan berapakah mol of excess CO2. Macam mana nak kira mol of excess CO2? Okey, cara dia mol available 25.95 tolak mol yang bertindak balas. Yang ni yang mol bertindak balas. So tolak 18.74. So korang akan dapatlah mol of excess bersamaan dengan 7.21 mol CO2. Okay, since soalan nak tahu mass, barulah kita kira mass of excess CO2 sama dengan
7.21. Jarakkan molar mass karbon dioksida 44. So korang akan dapat jawapan 317.24 gram. So equation 1.3. A reaction between 70 gram copper oxide and 50 ml 2 molar nitric acid produce copper nitrate and water. Okay. Write a balanced chemical equation for the above reaction. Okay, sekarang kita nak tulis dulu chemical equation kita dulu. Okay, equation kita between copper oxide. So, kita ada copper oxide CuO plus nitric acid. Nitric acid is HNO3 equal to CuNO3 plus H2O. Okay, so first kali kita kena balance equation dulu. Okay, next. Tambah 2 dekat, ya betul, tambah 2 dekat HNO3. Ada lagi? Copper 1, NO3, H2O. Balance kan? Okay. So first kali cari dulu mole available. Okay, mole available. Okay, cari mole available untuk CuO. So CuO kita ada 70 gram. Bahagikan dengan copper. Copper kita ada 63.6. Campur oksigen 16. So dekat sini saya dapat mole untuk CuO adalah 0.880 mole. Okay, next kira pula HNO3. Macam mana nak kira mole untuk HNO3? Apa formula yang kita nak gunakan? Molarity MV. Ya, kita boleh guna formula MV over 1000. Ingat kalau korang ada mass, nak dapatkan mole, mass over molar mass. Kalau kita ada molarity and volume, kita kira mole guna formula MV over 1000. So M kita 2.0, V kita adalah 50, bahagi dengan 1000. Kenapa kena bahagi dengan 1000? Sebab volume kita dalam unit ml. So kira, so saya dapat bilangan mole untuk HNO3 0.1 mole. Okay, kita baru kira mole available. Okay, next kita kena kira mole reacted. Okay, sekarang saya kira mole reacted. Okay, nak kira mole reacted kita guna darab silang. Okay, tengok daripada equation. Kita ada 2 mole HNO3. Kita ada 2 mole HNO3 equal to 1 mole CuO. Okey, ambil mole HNO3. Kalau kita ada 0.10 mole HNO3, okay, mole HNO3 bersamaan dengan berapa mole CuO? 0.1 bahagi 2, so kita dapat 0.05 mole CuO. Okay, so lepas dah dapat mole CuO, sekarang compare. Okay, sekarang kita nak compare. Okay, sekarang compare. Okay, start dengan mole available lah. Bila korang nak compare, tengok mole available. Okay, mole available. Okay, sekarang tengok mole available kita. Kita ada 0.880 mole. Mole yang kita reacted adalah 0.05. Lebih ke kurang? Jadi mole available banyak, besar daripada mole reacted. Okay? Jadi tanda ni lah yang menentukan sama ada dia tu excess ataupun dia tu adalah limiting reactant. Jadi dalam kes kita ni CuO sekarang table saya ni Jadi saya punya table. Jadi type kita adalah CuO adalah excess ke limiting? Excess. Okay, macam mana kita nak decide dia excess? Mole available lebih banyak daripada mole reacted. Maksudnya kita ada 8 kupang, kita nak beli barang 5 sen. Maksudnya dia akan jadi excess lah. So CuO adalah excess reactant.
Okay, dalam kes kita ni CuO adalah excess reactant. So kita dapat jawapan untuk C, determine the limiting reactant. Okay, so kita boleh terus tulis HNO3 is limiting reactant. Korang jangan risau, katakan jalan kerja korang memberikan macam dalam kes kita ni, jalan kerja kita dapat CuO excess reactant, tak ada masalah, korang akan dapat markah untuk pengiraan dan jangan lupa tulis kat sini limiting reactant kita siapa. Tak semestinya korang kena kira bagi mesti yang dapat limiting. Macam ni korang dapat CuO excess reactant, automatic kita tahu HNO3 akan jadi limiting reactant. Okay, untuk jawab soalan C, calculate the mass of excess reactant after the reaction. Okay, sekarang soalan nak kita kira juga excess reactant. Okay, so bila korang nak kira excess reactant, jangan lupa kat sini saya dah cakap tadi, kita kena ambil limiting reactant untuk tentukan excess reactant. Okay, kita kena ambil limiting reactant untuk tentukan excess reactant. Okay, sekarang pengiraan D saya di sini. Ambil limiting reactant untuk tentukan excess reactant. Jadi limiting reactant kita adalah HNO3. Mulakan persamaan dengan HNO3. Okay, cara nak tulis dia. Okay, kita start dengan tengok equation. Kita ada 2 mol HNO3 sama dengan 1 mol CuO. Okay, 2 mol HNO3 sama dengan 1 mol CuO. Okay, sekarang ambil mol available HNO3 sebab HNO3 kita adalah limiting reactant. Jangan ambil CuO, CuO excess. Okay, ambil available mol. So kalau saya ada 0.10 mol HNO3, so saya dapat berapakah CuO? So saya akan dapat 0.1 bahagi dengan 2. So saya dapat 0.05 mol CuO. Okay, so daripada sini apa yang kita boleh dapatkan? Okay, sekarang korang tengok betul-betul kat sini. Kita perlukan yang bertindak balas 0.05 mol saja, tapi kita ada 0.88. Okay, dalam kes kita ni, korang boleh cari berapakah soalan nak mass of excess reactant. Okay, korang boleh cari berapakah copper yang berlebihan. Okay, cari mole of excess reactant. Okay, so excess reactant kita ada 0.88 mol. Tolak yang bertindak balas banyak ni saja, tolak 0.05 mol. So kat sini korang akan dapat berapa ya? 0.83. Okey, kita akan dapat 0.83 mol CuO. Yang ni adalah mole of excess reactant. Yang ni adalah mole of excess reactant. Soalan nak mass. So kita cari mass of CuO sama dengan 0.83. Okey, darab dekan dengan molar mass CuO. Cu 63.6 campurkan dengan oksigen 16. So korang akan dapatlah jawapan kita 66.07 gram. Okay, next. Determine the percentage yield if the actual mass of copper nitrate is 8.5. Okay, sekarang kita nak determine percentage yield. Okay, bila kita nak kira percentage yield, formula untuk percentage yield equal to actual yield over theoretical yield times 100. Actual yield dia dah bagi, okay, dia dah bagi kat sini, determine the percentage yield if the actual mass actual yield. So dia dah bagi actual yield kat kita 8.5 gram. So apa yang kita kena buat? Kita kena cari theoretical yield. Yield tu hasil lah. Yield tu hasil. Maksudnya kita nak tahu berapakah copper nitrate yang terhasil. Okay, kita nak tahu yang ni. Kita nak tahu berapakah copper nitrate yang terhasil. Macam biasa, bila kita nak determine copper nitrate yang terhasil, kita kena buat perkadaran antara limiting reactant dengan produk yang kita nak. Jadi, apa yang kita kena buat? First kali buat stoichiometry. Okay, bila saya nak buat stoichiometry, saya akan mulakan dengan limiting reactant. Start dengan limiting reactant. Jadi, 2 mol of HNO3 equal to
produk yang kita nak cari equal to equal to 1 mole of CuNO3 2. Okay. So sekarang ambil mole available HNO3. Ambil mole available limiting reactant. So 0.1 mole HNO3. So equal to berapakah mole copper nitrate? So 0.1 divide by 2. So kita dapat 0.05 mole copper nitrate. Okay, next. Cari mass. Sebab percentage yield tu kena dalam mass. Okay. Calculate mass copper nitrate. So mass dia 0.05 times dengan molar mass copper nitrate. Copper 63.6. Okay, plus 2 times 14 plus 6 kali dengan 16. Okay. So bila kita kira, kita dapat berapa? 9.38. Okay, dapat 9.38 gram. So yang kita kira ni adalah theoretical yield. Yang kita kira ni kita panggil sebagai theoretical yield. So masukkan dekat kita punya formula 9.38 kali dengan 100. So we get the theoretical yield 90.62.